dah bincang erti haji, musim haji, dan manasik haji terbagi kepada rukun, wajib dan sunat. Dan haji ada 3, ifrad, tamattu, qiran. Kalau ada yang belum faham, terusan rimbanglah, insyaAllah sampai kita belajar saya akan ulangkan semua yang boleh, insyaAllah. Ini sekarang, hari ini pembicaraan kita persiapan sebelum berangkat. Kemarin kita dah belajar adab. Adabnya, bila kita sudah berazam nak menunaikan haji, kita nak buat register, kita beritahu mak-mak kita, kita ada susu mereka. Kemudian kita sebelum berangkat dah minta maaf sama mak bapak, mak mentua, pak mentua, minta redha, minta doa. Dan suami isteri pergi pun dah minta maaf atau satu sama lain, dan minta redha. Dan keluarga terdekat. Semua kita dah buat. Hari ini kita persiapan nak keluar rumah. Kita nak pergi Mekah. Sama ada kita nak pergi untuk umrah atau untuk haji. Persiapannya sama. Umrah atau haji sama persiapan. Ini yang sepatutnya kita buat. Apa dia? Yang pertama nak bersihkan diri. Kita nak belayar hari ini. Kalau kita nak belayar, biasanya penerbangan petang atau malam. Mungkin ada juga yang belayar pada hari, tapi tak banyak. Kebanyakan malam atau petang. 5-6 petang dia flight. So hari ini kita nak berangkat. Hari ini pagi-pagi kita bersihkan diri kita. Yakni kita ketip semua kuku kita, kaki dan tangan, bersihkan, minta maaf cakap, berteriak dan sebagainya, bersihkan, dan kita cuci kepala. Ini belum nak keluar tau, ini pagi, subuh, cuci kepala, limau apa semua kasih bersihkan. Kalau awak orang yang kuat limau, barangkali seminggu sebelum belayar tu 2 hari sekali cuci kepala pakai shampoo yang ada limau punya ubat nakal. Kalau awak tak ada, tak payahlah. Bersihkan kepala, jadi kepala tak bergatal. Jadi hari kita nak belayar, kita bersihkan sekali lagi. Sekarang kita dah bersihkan semua. Nanti bila kita nak belayar, 3 jam lagi nak belayar, kita akan masuk ke air lagi, mandi sekali lagi. Jadi kita mandi ibarat 2 kali lah. Satu pagi, bersihkan kepala, tubuh badan, seluruhnya. Mandi yang nombor 2 kali, dari 3 jam, lebih kurang nak keluar rumah, kita mandi. Air ni tak payahlah, nak shampoo semua tak payah. Tak pagi dah buat. So apa yang kita buat, bersihkan diri. Yang ini menghilangkan daki di badan. Betul-betul punya shampoo lah, betul-betul punya sabun lah. Kalau nak pakai Clorox, badan pun pakai lah. Nak bersih betul-betul. So, kadang-kadang kita cakap hilangkan daki, orang ketawa tau. Tapi kalau perhatikan kita balik rumah, tengok diri kita kat cermin. Kalau tengok kita sini hitam, tanda tak mandi tak bersih. Itu tanda daki dah melekat lampu. Jadi kena sental ni kalau di semua daki-daki. Sebab ada orang dia tak perasan. Belakang-belakang ni kena hitam. Sebab apa kita mandi gitu-gitu aja. Dia tak pernah sental. Sebab tu daki tu dah bertepek. Jadi gelap kita semua belakang kita. So ini dibersihkan. Kemudian bulu ketiak dan lain-lain semua dibersihkan. Memotong kuku. Sebelum kita pakai ihram, kita siap potong kuku, bersih kuku kita. Cuma kita ingat, bila kita nak belayar nanti, make sure kita punya bag tu ada ketik kuku satu juga. Ketik kuku pula jangan bawa dalam handbag. Jangan bawa ini ketik-ketik kuku pun juga, jangan taruh dalam handbag. Jangan taruh dalam cabin bag.
tak ada problem. Okay? Jadi kita dah bersihkan diri kita ni semua ni pagi kita buat. Pagi. Mungkin awak sebelum saya subuh atau selepas saya subuh. Bersihkan diri semua. Seluruh tubuh badan. Bagi lelaki mengandam janggut dan misai. Ini sunnah Nabi. Simpan janggut panjang tak ada masalah. Itu sunnah. Tapi andam lah. Jangan kasih dia bercerabai. Tak tahu halal keluar. Kan? Ada orang simpan janggut. Kita tengok pun tak takut. Ada orang simpan janggut. Kita tengok very smart looking. Pasal apa dia pandai jaga? Faham tak? Dia andam. Dia bersihkan. Dia nak kasih tak keluar tak keluar. So bagi lelaki dia andam janggut dan misai. Okay? Kemudian jam pertama itu buat pagi. Okay? Nombor 2, bila kita nak keluar rumah. Bila tu saya dah tahu tadi, katalah penerbangan awak pukul 5. Okay? Pukul 5 petang. Mungkin Syekh Haji akan suruh kita berada di airport pukul 2. Awak boleh tangguh sampai penerbangan pukul 5. Biasanya kita nak belayar, satu hari atau 2 hari sebelum tu, Syekh Haji dah bagi kita pasport kita, boarding pass. Biasanya, kadang hari ni, besok nak belayar, nanti hantar beg. Kalau nanti hantar beg, kita dah dapat boarding pass. Tapi ada Syekh Haji, dia tak bagi dia punya jemaah boarding pass. Dia pegang pasport dan boarding pass. Nanti awak pergi ke airport, baru dia kasih ke airport. Ini problem lah kalau tak tunggu, kalau kasihnya kalau dia pegang. Sebab apa? Dia kalau pegang, awak nak bayar pukul 5 petang. Kan? Kalau boleh pukul 2 dah ada ke airport. 3 jam untuk awak ke airport. Kalau bayar pukul 2 pagi, pukul 10 dia sudah ada ke airport. Berapa jam kita tunggu? Mana awak kalau melapor, pukul 9 nak keluar, awak nak bayar pukul 2 pagi. Kenapa dia suruh cepat-cepat? Sebab ini urusan pegawai. Dia kalau dah cepat, awak dah settle masuk dalam, dia pun dah boleh bismillah balik rumah dia. Itu sebab dia suruh cepat. Actually, kalau tangan awak ada boarding pass dah ada kat tangan kita, pasport mesti kat tangan kita. Kan? Dan awak tak ada apa nak worry. Okay? Awak kalau sampai lagi setengah jam pun, belum penerbangan, still in time lah. Awak kata, okey lah, saya sampai, saya punya flight pukul 2. Saya sampai pukul 1. Boleh tak? Boleh. Still no problem. Cuma barangkali kita bilang, Syekh kata nak kasih taklimat akhir. Barangkali nak kasih anak doa. Actually taklimat tu tak ada apa benda. Kalau orang dah biasa pergi, orang tahu lah tak ada apa benda. Cuma cakap apa saja, bacakan doa. Kalau kita pergi nak baca, sama-sama je kita hadir lah lebih awal. Ikut peraturan tu lebih baik lah. Tapi jangan terlalu awal. So katalah kita nak berangkat, kita punya orang ada orang yang lambat. Syekh dah kata pukul 5 penerbangan, paling lewat pukul 3 ucap dekat airport. Okey, bermakna awak mandi sunat ihram. Pada kata pukul 3 nak airport, pukul 2 nak keluar. Pukul 3 sampai ke airport. Kalau tinggal jauh So awak bermakna awak mandi sebelum zuhur. Sebelum zuhur, awak mandi. Apa mandi dia? Kalau kita kena tanya Syekh, kita ni keluar Mekah dulu ke Madinah dulu? Kalau Syekh bilang Mekah dulu, bermakna awak kena pakai ihram bagi lelaki dari rumah. Orang perempuan Mekah, Madinah, tak ada masalah. Dia tetap wajib untuk aurat dengan sempurna. Orang lelaki saja. Kalau dia bilang Mekah dulu, kita mandi sunat ihram. Kalau dia bilang Madinah dulu, kita mandi sunat kerana nak masuk Madinah. Mandi ada 2 macam Mandi sunat kerana nak masuk kota Madinah. Iaitu mandi sunat kerana nak pakai ihram. Mekah mandi sunat kerana nak pakai ihram. Madinah mandi sunat kerana nak masuk kota Madinah. Mandi macam orang mandi ada besar sama. Dunia cerita. Selesai mandi, kalau dah selesai mandi, bagi orang yang nak pergi ke Mekah, laki-lakinya
dekat airport atau yang ada pakai kain, atas dia pakai baju kurung. Sampai airport dia kata nanti bukalah kain ihram. Boleh. Tak salah. Tetapi bagi lelaki tak haram kalau perempuan lain ternampak dada dia. Tapi dari segi akhlak, ihfa, mana menjaga maruah dan jatuh darjat. Kalau dia punya dada ni, perempuan lain yang bukan mahram dia tengok. Okay, ni maruah dia. Dia tak menjaga maruah. Okay. So kalau dia bukan buat kat airport, kat mana dia nak buka? Kat mana dia nak buka? Masuk kat toilet? Okay. Boleh juga lah kat toilet. Lelaki-lelaki aja. Okay, tapi kalau dia kata, saya tak nak. Toilet pun saya tak nak. Saya nak dekat masuk aja. Tu jam baju dekat kain ihram dah separuh dah dekat beg. Nanti dia buka, dia ambil, jadi orang semua tengok. Kan? Ini tidak berdosa. Sah, tapi kurang maruah. Okay? Kalau dia kata, saya nak salin di dalam kapal terbang. Boleh? Boleh. Tapi cuba fikir. Kalau orang akan terbang, bila air dia berapa besar? Awak nak buka ni sila ayunan kain ihram kena najis. Tanda sih. Banyak orang just tenggik aja. Nak air kencing pun dapat dada terkena. Kan? So, pada saya, lelaki salin dalam kapal terbang, tak elok sangat. Kalau dia kata separuh dia pakai kat rumah, separuh dia kat airport, tapi dia masuk toilet, dia buka lagi separuh. Okay, jangan buka depan orang perempuan. Okay, ini kita kena jaga. Pagi ni siapa? Bagi orang yang dah pergi Mekah. Okay, so ni lelaki dulu. Orang lelaki yang nak pergi ke Mekah, dia mandi sunat ihram dan dia pakai pakaian ihram sebaik-baiknya dari rumah. Okay. Dan pakai itu nanti kita akan tunjuk cara apa ni orang lelaki pakai. Ada gambar-gambar dia, tapi saya terangkan dulu. Jangan buka bau kanan, jangan buka bau kiri, jangan nampak dada. Tutup kanan kiri semua tutup. Awak belum berada, awak belum jatuh niat, awak belum berada di depan Kaabah. Sangat makruh buka bau kanan atau bau kiri. Okay? Dan disuruh lelaki tutup semua. Sampai dia diri depan Kaabah. Baru dia buka bau kanan dia sahaja. Okay? Jadi itu bagi orang lelaki. Bagi orang perempuan, okay, dia haid atau tidak haid, dia tetap mandi sunat ihram. Tetap. Sebab mandi sunat ihram ni tidak mewajibkan solat. Kalau mandi ada besar, mungkin kita nak kena solat fardu kan? Tapi mandi sunat ihram tak ada kena-mengena dengan solat fardu. So dia mandi sunat ihram. Yang haid, kalau dia lepas mandi, dia pakai pakaian yang menutup aurat. Yang tidak haid pun sama pakai pakaian menutup aurat. Saya nasihatkan orang perempuan, janganlah pakai pakaian yang berwarna putih kalau dia jarang. Kebanyakan pakaian warna putih adalah jarang, berdosa kita. Kalau orang boleh nampak pakaian dalam atau warna kulit, berdosa, hukumnya dada aurat. Atau kadang-kadang pakaian, maaf cakap, ada benda-benda yang tak patut dilihat boleh ternampak. Okay? So tolong kalau nak pakai baju putih boleh. Tapi lining dan pakai seluar panjang. Seluar panjang mesti pakai. Dan lining dan baju. Mana susah-susah. Dan kita orang putih. Sebab kita punya kain putih tak tebal. Orang Arab dia bikin baju putih, dia punya kain putih bagus. Quality. Dan kita dia tak quality. Satu jarang. Faham tak? Kita harapkan kilat aja lembu. Tapi jarang. Jadi kita nak jaga hukum nak buat ibadat. So, kalau awak nak pakai yang putih, saya nasihatkan pertama lining, kedua pastikan pakai seluar panjang kat dalam. Dan lining seluar panjang, panas betul. InsyaAllah tidak. Okay. Habis nak pakai warna ke, pakai warna apa nanti kita belajar. Okay. Jadi sekarang perempuan dua-dua dah tutup aurat. Seorang haid, seorang tidak. Yang tidak haid, dia akan dirikan solat. Yang haid, dia
dia tak buat solat, tapi dia boleh berdoa. Jangan tinggalkan berdoa ketika nak keluar rumah, pergi haji atau umrah. Kita tetap, kita tak angkat wudhu, kita just mandi sunat ihram. Lepas tu kita ni orang yang head, dia lepas tutup aurat dia dengan sempurna, duduk kat tika semayang dia, sajadah dia, boleh tak? Perempuan head pergi duduk tika semayang? Oh boleh, tak tak boleh. Boleh, duduk kat tika semayang, menghadap kiblat dan doa. Ada beberapa ayat Quran, dia boleh baca, tapi dia tak ada sentuh Quran dan dia tak boleh lafaz. Dia baca di dalam hati dia. Okay? Bila doa, dia boleh lafaz. Tak hafal, tengok buku. Separuh cakap bahasa Arab, separuh cakap bahasa Melayu, tutup dengan selawat. Okay? Ini tidaklah dibuat bagi setiap orang yang nak keluar rumah, pergi musafir, terutama sekali sekarang nak pergi haji, dan jadi dia ada mandi. Dia ada mandi. Mandi apa? Sunat ihram. Bagi yang nak pergi Mekah. Sunat akan nak masuk Madinah. Bagi yang nak pergi Madinah. Okay? Tapi kalau kita musafir biasa, okay, kita salat sunat ihram. Kemana kita nak pergi yang jarak kira kita dikira musafir, kita kena disunatkan mandi sunat ihram. Mandi sunat, salat sunat musafir, cakap balik. Kita kena solat sunat musafir. Okay? Ihram untuk haji tadi. So sekarang kita dah mandi. Lelaki dah mandi, perempuan dah mandi. Lelaki dan perempuan yang nak pergi Madinah, salat mandi sunat ihram. Saja aku mandi sunat ihram kerana Allah. Yang nak pergi ke Madinah, saja aku mandi sunat kerana nak masuki kota Madinah. Okay? So kita akan turun di Jeddah Airport. Dalam Jeddah Airport, dia nak pergi Madinah, dia terus akan dibawa dengan coach. Terus jalan pergi Madinah. Mana sempat nak mandi? So kita mandi dari sini. Okay? Uzur tak uzur mandi. Lepas itu lelaki pakai pakaian ihram dia. Yang nak pergi Madinah, orang lelaki pakai pakaian biasa, tak pakai ihram. Dia boleh pakai pants dia, shirt dia, semua dia boleh pakai. No problem. Orang perempuan pergi Mekah, pergi Madinah, pakaian tetap wajib tutup aurat. Okay? Perempuan tak ada nak cakap, saya pun nak pakai 2 keping kain tu. Haram. Nak pakai boleh lah dalam bilik, nak buat tidur boleh. Nak pergi kat tengah jalan tak boleh. Okey? Baik. Jadi sesudah kita mandi, sekiranya dia kata seorang itu tidak dapat mandi. Kenapa tak dapat mandi? Bahkan dia sakit. Hari dia nak keluar dia sakit. Dia demam sikit. Okay? Tadi dia tak jadi mandi lah, takut belagat-belagan. So dia tak wudhu lah. Okay? Bagi perempuan haid, dia mandi saja. Dia tak ada wudhu tak ada hantar wudhu. Okay. Sekarang nak tengok pakaian apa kita nak pakai. Bagi lelaki, afdal pakaian ihramnya putih. Bagi lelaki, yang paling utama dia pakai kain ihram putih. Kainnya macam mana? Berpulang. Mungkin kita tengok musim yang kita nak pergi. Kalau musim kita nak pergi, musim panas. Orang nak pergi umrah misalnya. Pergi bulan bila? Pergi sekolah ustazah. Bulan 6, panas. Bulan 7, panas. Bulan 8, panas. Tak boleh tahan pada bulan 8 paling dahsyat panas. 50 degree jangan main. 6, 7, 8 boleh tarik sampai 50 degree. Kita baru 32, 34. Terlalu panas. So kalau dah terlalu panas, biasanya Syekh Haji kasih satu set kain ihram. Satu atas, satu bawah kan. So orang lelaki biasanya kalau musim panas, mereka beli kain. 2 ela, 2 keping. 2 ela, 2 keping. So yang tuala tadi, kain tuala tu, mereka pakai ke bawah. Yang mereka beli kain biasa, mereka pakai ke atas. Jadi tak panas sangat. Pernah ada dengan satu kain tuala kan? Itu mana kalau tukar ada spare lah. Pasal kita mesti ada at least 2 kain ihram lah. Sebab kalau kotor tak salin. So dia share kasih satu set. Itu dua-dua buat pakai bawah. Lagi dia beli dua kain putih, 2 ela untuk pakai atas. Kalau musim sejuk, share kasih satu set. Beli lagi satu set.
Dia kena perlu nak pakai dua-dua tebal. Sama musim sejuk. Bila musim sejuk? 12, 11 dan 1. Ini musim sejuk. Kalau Arafah musim itu, sekarang Arafah tidak musim bulan 12 So Arafah kita mungkin bulan 10. So sejuk tapi tak menggigil lah. Kalau time sejuk sangat memang dia perlukan dua-dua tebal. So kain dia putih ke yang abal putih lah. Awak akan lihat juga ada orang pakai kuning-kuning air. Orang lelaki ni ada orang pakai hijau, terpulang. Semua warna boleh pakai, tapi yang afdal bagi lelaki pakai putih. Bagi perempuan dia afdal dua warna. Putih atau gelap. Gelap tu anything gelap. Hitam, biru tua, kan? Coklat tua, all gelap-gelap dia colour. Perempuan pakai putih boleh? Boleh, tak salah. Cuma nampaklah comot cepat. Perempuan ni kan sensitif kalau baju dia kotor. Kan? Kalau awak nak keluar rumah, selendang awak pergi makan apa tak tumpah, lauk kari sikit kat selendang. Nak pakai tak selendang tu untuk belajar? Tak nak kita? Saya pun tak nak. Tukar selendang. Kan? Kita sensitif. Satu, kalau kita pakai baju putih, pertama, kita keluar dari rumah pakai baju putih kilat-kilat. Baik dan tie bawa sampai Mekah, punya baju bonyok, comot. Sebab apa? 9 jam dalam kapal terbang, tahu? Ini keluar kita pula nak duduk kat airport, nak belayar pukul 5, ustaz suruh datang pukul 2, pukul 3 dah sampai kat airport, 3 jam duduk kat airport. Kemudian nak naik kapal terbang, turun lagi, ambil lagi siapa? Comot koreng lah. Kalau tak comot pun kita kan dah unyuk. Kalau dia nak pergi Arafah nak pakai putih, 5 hari nak duduk kat Arafah, Mina, Muzdalifah. Dia pergi cantik-cantik, dia duduk pula kat airport, kat kapal terbang. At least kapal terbang unyuk aja. Kan? Tapi ada aircon, tempat duduk selesa. Kat Arafah tu, pada pasir kan? Lama-lama, baju kita dah tak kena putih, melepak lagi dan nampaklah debu-debu pada pasir tu mesti kena. Seorang tu satu. Kedua, dia cepat onyok, dia cepat nampak kotor. Kalau pula orang perempuan tu uzur, takut nanti jadi pertontonan ramai. Faham tak? So, kita tengok keadaan kita. Kalau awak kata, saya rasa saya nak pakai gelap, pakai gelap. Kalau tengok orang-orang Arab, kebanyakan orang-orang Arab, Saudi dan sebagainya, mereka akan pakai hitam. Itu sesuai. Sebab orang perempuan pakai putih, kadang-kadang ada jarang dan sebagainya. Kalau hitam tak nampak. Mereka pakai baju apa kat dalam, atas dia pakai abaya tu. Pakai kat atas tu, dia pakai senang. Solat pun senang, semua senang. So, orang perempuan pilih baju hitam boleh, baju putih boleh. Baju gelap boleh. Tak mesti hitam. Kalau awak suka dark blue, dark brown. Cuma satu kelebihannya, memang kita kalau lihat di Mekah, orang perempuan kalau pergi Mekah, kita tahu yang pakai putih-putih ni semua Asian. Orang Asia, dia pakai putih. Singapura, Malaysia, Indonesia, Brunei, semua putih. Orang Arab dia tak pakai putih. Dia pakai gelap. Kalau orang yang pakai gelap, kan, masa kat Madinah lah, ni contoh kat Madinah, kat Mekah tak sangat. Kat Madinah, orang yang pakai baju putih ni, dia kira ada Malaysian, Indonesia dan sebagainya, dia kasih ziarah Rasul Ahmad. Orang yang pakai hitam ni, dia kasih sifat. Orang pakai hitam dengan Arab lah kan. Saat sana Arab diutamakan. Apa pun Arab. Kadang-kadang yang baru Ramadan yang baru perempuan waktu dibuka untuk perempuan masuk ziarah makam Rasul, dia bilang pukul 7 pagi. 7 pagi. Tapi 7 pagi pun tak dibuka. Tapi dia dah panggil Saudi, orang perempuan Saudi, Turki, dia panggil dulu. Terutama Turki, pasal tahun lepas Ramadan lepas, 1 bulan Ramadan, orang kerajaan
tanggung buka puasa. Satu masjid tanggung. So dia beri keutamaan pada jemaah dia. Dia bilang buka pukul 7, dia tak buka-buka. Itu orang tunggu lah macam naga. Orang Turki masa dulu. Dia yang dapat duduk kat Rauda. Dia semua duduk dulu. Kalau orang Turki tak, kalau bukan musim haji, orang Turki mungkin tak ditambahkan, mungkin orang Saudi. Dia beri keutamaan. Dan mereka duduk lama-lama tak nak bangun. Okay. Jadi kalau lepas tu boleh buka ke lain orang Arab, negeri lain masuk. Orang Pakistan dan sebagainya. Kalau awak pakai putih tak dapat masuk tu. Biasa pakai hitam. Pakai hitam dia ada pulang muka awak. Ini mungkin macam Melayu. Tak jadi juga masuk. Tak sih. Kena tengok muka juga. Kan? Tapi kalau orang muka putih, ada Arab dia putih. Mungkin ni Arab putih. Dia tengok dia features dia boleh tahu. Tapi saya selalu dengan rahmat Allah selalu pakai hitam. Memang saya suka pakai hitam kalau tak muka. All the time saya pakai hitam. Saya menyelit aja. Menyelit dah sampai ke depan. Dia buka aja kita masuk. Kita mereka selalu tolak orang nation. Kita pakai hitam masuk. Duduk dengan orang Arab cakaplah Arab sikit-sikit. Kan duduk dengan orang Pakistan cakap Hindustan sikit-sikit. Semua side saya boleh. Duduk dengan orang Melayu cakap Melayu. Saya pernah pakai hitam. Satu ketika saya duduk. Ni semua pakai putih tau. Di Indonesia. Kenapa dia duduk kat sini? Apa dia buat? Tak kira dia mau duduk. Dia mama macam mama lah. Saya bilang, saya orang Malaysia, saya orang Singapura. Cakap Melayu. Saya orang Singapura. Oh, ingatkan Arab. Tidak. Saya pakai hitam ke mana saya tak. Saya orang Singapura. Saya duduk dengan jemaah Singapura. Tapi semua putih saya hitam lah. Okay? So, bolehlah kita masuk ke sini. Jadi awak kalau pakai hitam, awak boleh select lah kan. Minta doa pada Allah. Itu paling penting. Ya Allah, kalau nak ziarah Rasul, aku datang nak ziarah Rasulullah. Aku tidak mau anyanyi sesiapa. Aku tidak mau tipu sesiapa. Hanya nak ziarah Rasulullah. Kalau kau izinkan aku berada di majlis Rasulullah, di depan Rasulullah, aku syukur pada Allah. Usul. Kalau sampai satu ketika awak sampai dekat, tiba-tiba dah dekat, tak boleh sampai. Dah dekat, tak boleh sampai. Dihalang. Ditutup. Dia bilang tak boleh, dah habis waktu. Baliklah. Kita adalah sakat itulah yang Allah hendak kita sampai. Kita ni siapa nak dia apa depan Rasulullah, malu juga kita kan. Siapa dah dekat kita. Dan kita sudah dekat tu alhamdulillah. Itu nanti waktu kita bincang. Okay. Kemudian ini kita balik kepada kita yang persiapan. So perempuan afdal dia pakai putih boleh, gelap pun boleh. Bukan hitam saya bilang gelap. Any dark colours. Itu afdal orang perempuan pakai. Dan lebih sesuai pakai gelap sebab tak nampak kotor. Kalau uzur pun tak nampak sangat. Okay? Sebagai orang perempuan. Tapi kalau orang kata tak nak, saya nak putih juga, pakai. Pahalanya sama. Orang pakai gelap, pakai putih, pahalanya sama. Okay? Kemudian kita nak keluar rumah sekarang. Okay, dah siap pakai. Okay, dah siap wudu kita nak keluar. Baru kita solat sunat musafir. Mungkin tadi, kalau kita belum solat zuhur, kata nak belayar pukul 5. Okey, kita solat zuhur dulu. Macam mana asal saya? Boleh jamak? Jamakkan asal kepada zuhur. Tapi tamam 4-4. Tak boleh kasar. 4-4. Okey. Habis semua solat fardu kita, baru kita buat 2 rakaat solat sunat musafir. Okey. Lepas kita solat 2 rakaat sunat musafir, kita membaca doa musafir dan boleh ditambah doa-doa yang lain. Okay? Dalam buku awak ni, kalau tak silap saya, bahagian ujung, doa dia ke tak? Tak ada. Tak ada Tak ada. Oh, baru ni ada. Okey, dalam awak punya nota ni di Sarawak, ada doa musafir. Awak boleh baca. Okey? Awak boleh baca doa ketika musafir. Ini doa dia lepas awak salam. Awak boleh baca doa. Dan sebelum awak tutup doa tu, sambung dengan cakap Melayu. Apa awak nak cakap, apa awak nak minta, apa awak nak ajak, cakap saja. Dia salat musafir kita nak minta pada Allah. Ya Allah, engkaulah teman. Jangan terus doa lah. Puji Allah daripada dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kau dapat baca hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama. Tidak ke? Ini panjang. Kalau kau dapat baca sampai akhir, baca selawat yang panjang. Kalau tak dapat, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan baru kita doa. Itu pun kalau boleh baca, kalau boleh baca yang lain, misalnya baca Allahumma, kalau boleh baca Sayyidul Istighfar dulu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Awak boleh baca Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nak baca doa Allah, Allahumma anta sahibu safar. Itu doa musafir ada dalam buku awak baca. Bila awak baca tu tengok makna dia. Kalau boleh sebelum layar tu semak-semak doa. Tengok doa makna doa. Awak baca, kalau awak nak lebih khusyuk, baca Arab, baca Melayu, baca Arab, baca Melayu. Kita minta pada Allah, ya Allah, kalau sahabatku, kalau temanku dalam perjalananku ini, bantulah aku. Minta pada Allah supaya perjalanan kita atas dasar iman dan takwa kepada Allah. Ya Allah, apa yang jauh kau dekatkanlah, apa yang susah kau senangkanlah, apa yang berat kau ringankanlah. Kita minta rahmat banyak-banyak pada Allah. Aku tak dapat melakukan apa-apa, ya Allah, tanpa pertolongan dan rahmat-Mu atas diriku. Curahkanlah atasku dan keluargaku dengan rahmat-Mu. Minta apa nak minta doa kalau untuk anak-anak yang ditinggal, keluarga yang ditinggal, mak, bapak, adik, beradik atau siapa, doakan. Dan semua dan doa dan sepenuhnya dengan daripada pulut hati awak, bawa tutup dengan selawat. Beritahu bercakap dengan Allah. Seolah kita bercakap begitu rapat kita dengan Allah. Ya Allah, aku titipkan, aku letakkan keluargaku padamu, ya Allah. Peliharalah mereka, peliharalah iman mereka. Janganlah mereka tanpa aku mereka jadi terpesong. Kau peliharalah mereka akan senantiasa berada dalam jalan-Mu yang Kau redai. Ingatkanlah, jadikan hati mereka selalu mengingati-Mu, bersyukur kepada-Mu, menjaga amal ibadah mereka. Dan Kau peliharalah mereka sebagaimana aku tinggalkan mereka dalam keadaan sihat walafiat. Mudah-mudahan aku dapat bertemu mereka juga dalam keadaan demikian. Minta apa nak minta, selawat Allahumma. Yesus, selawat, tutup doa dengan selawat. Maka kita disuruh dan lepas doa baca 10 surah. Ini kalau boleh hafallah. Ini bukan saja nak pergi musafir, setiap kali nak keluar rumah, pergi kerja, nak pergi mana-mana baca 10 surah. Tak boleh 10, ambil 5. Tapi ni hari ni kita cuba nak baca 10. Surah Insyirah. Yang ini alam nashrah laka sadrak wa wada'ana anka dhikrak. Baca sampai habis. Kemudian baca surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kemudian surah Al-Asr wal 'asri innal insana lafi khusr. Surah Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Surah Quraisy, ila fi Quraisy ila fihim. Surah Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Surah Nasr, iza jaa nasrullahi wal fath. Surah Ikhlas, qul huwallahu ahad. Surah Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Dan surah Nas. 10 surah. Jadi kalau kita tak hafal, balik, awak ada buku dia kan, awak balik cek dekat Quran awak, dan awak tengok surah Insyirah tu apa. Lancarkan. Insyirah, surah Qadr, surah Asr, surah Fil, surah Quraisy, surah Kafirun, Nasr, Ikhlas, Falaq, Nas. Cuba kadang-kadang kita ni ada satu kita punya kelemahan. Kadang-kadang kalau nak Insyirah ada orang tak tahu. Dia tak tahu. Tahu tak tahu surah apa Tapi bila bilangan dia alam nasyrah, tahulah alam nasyrah. Dia tahu baca, dia tak tahu nama. Ini kelemahan kita. Kita baca Quran, kita tak pernah ambil tahu nama surah yang kita baca. InsyaAllah bila awak dah saya dah bagi nama-nama ni, awak
punya mukadam apa semua dah siap. Jadi awak dah habis doa musafir dah siap doa dia. Lepas tu baca 10 surah. Dan boleh lepas tu awak nak baca apa surah, apa ayat pun boleh baca. Okey? Tak ada masalah. Kalau dapat hari kita nak keluar rumah tu bersedekah. Sekurang-kurang 7 orang. Ini jika mau. Tak diwajibkan. Sebab bersedekah ini banyak dia punya kelebihan. Okey? Nak sedekah dengan siapa? Dengan kanak-kanak tak kira lah kan? Orang dewasa. Hari awak nak keluar rumah. Okey? Awak bukan bersedekah. Ini kira kita nak beri mak bapak kita. Kita kasih dah duit sikit mak bapak kita. Berapa nak kasih? Tak ditetapkan, kasih je lah berapa awak ikhlas nak kasih. Hari nak keluar rumah, satu yang keluar, kadang pasti mak 50, bapak 50, mak mertua 50, bapak mertua 50. Banyak ni Ustazah. Dan taruh satu kali 100. Tambah kosong aja. Mak bapak kita kasih kita banyak, kita nak doa dia. Jangan lokek dengan mak bapak. Nanti anak-anak kita takkan lokek dengan kita. Kita beri mak bapak kita, puaskan dia. Kalau kita nak pergi, dia pula jadi caretaker kita, jaga anak-anak kita. Itu duit lain gaji. Kalau kita takut orang, takut pembantu bayar gaji tak? Kurang-kurang berapa sebulan? Lebih 265. Gaji berapa? 3,400 kan? Ada kasih 300, tapi kasih 400. So at least 600 sebulan lah. Kalau saya kecil ambil pun. Ramah kasih 600. Sebulan awak tinggalkan, sebulan kasih mak bapak 600. Aku nak kena kasih bapak. Berkira. Jangan berkira dengan mak bapak. Okay? Dia jaga anak kita, dia duduk rumah, jaga anak-anak kita kan. Dia ambil berat. Dia akan sayang anak kita seperti dia sayang kita juga. Lebih lagi mungkin. So kita jangan kira. Kita nak keluar rumah selain daripada duit, mak bapak kita jaga anak kita, kita kasih dia lagi ekstra duit. Kita kasih siapa-siapa yang dalam keluarga kita, kakak adik kita, yang rapat kita, yang mereka yang ahli ibadat. Beri orang-orang yang ibadat dalam dia doa kita. Okay? Nak beri berapa? Suka dia awak. Faham tak? Soal RM2, soal RM20, soal RM10, soal RM5. Tiga ke dolar kan? Dollars. $55, dia $10. Tak pulang pada awak. Banyak nak keluar. Inilah kita satu penyakit kita. Bila nak keluar dia kira banyak. Dia terima dia senyap. Bila nak keluar dia kasi rugi kan? Rugi je. Banyak dah keluar. Tapi bila orang kasih dia senyap tak? Ya. Dia dapat orang salam-salam dia. Orang nak bawa first timer nak pergi haji atau pergi umrah. Orang datang ramai. Kalau haji lagi ramai. Adik-adik kakak saudara mahu kita datang. Dulu kalau orang datang bawalah biskut. Lebih kurang aja. Sekarang orang tak bawa biskut lagi. Dah old fashion, dah tak pakai. Orang kasi apa? Kecil aja. Biskut besar juga. Dia kecil aja saya bilang. Tapi kalau yang bilang, mungkin dia kakak kita. Kakak kita kasih 200. Dia kasih 100. Rezeki awak ada. InsyaAllah. Jangan harap, jangan minta. Allah hantar, awak ambil. So jangan bilang tak ada duit, tak ada duit. Allah bagi, kita dapat, nyok. Tak bilang mak, berapa dapat. Ada anak macam itu kan, dia kalau apa-apa, tak bilang mak apa ada. Tapi kalau dia kata keluar, banyak keluar mak, nak beli tu mak, nak beli tu mak. Dia dapat senyap. Kita bagi. Kita bagi mak bapak kita, orang-orang yang kita sayang, sahabat-sahabat kita. Kita bagi. Kat rumah, kat airport, apa. Kita siap envelope, puluh. Jadi ini bukan wajib nak buat-buat, tak nak buat-buat, tak ada masalah. Diiringi dengan azan kita dapat nak keluar rumah sekarang. Dah siap kan? Okey, kita dah bersedekah, dah peluk-peluk, nak dakap-dakap dengan anak-anak dan sebagainya. Okay, sekarang satu orang azan. Tak nak azan. Suka tak payah. Orang azan. Selalu diiringi dengan azan. Azan dengan rumah kita sendiri. So anak ke, yang lelaki ke apa, azan kan. Tapi semua orang yang dirikan solat, orang yang tak dirikan solat tak tahu azan. Okey, mengelacak dia, juga nak disuruh azan, juga dia. Macam mana nak azan? Dia minta orang ajar dia. Pasal kata ni mak saudara lelaki dia. Azan dia nak suara dia ni. Kau tahu azan di mana? Aku tak tahu azan. Mana tak sembahyang?
beriman nak bercakap. Bismillah. Dengan nama Allah. Amantu billah. Aku beriman dengan Allah. Tawakkaltu ala Allah. Aku serahkan diri aku kepada Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada daya dan upayaku melainkan dengan membuat kebaikan dan menolak kejahatan melainkan dengan pertolongan Allah. InsyaAllah orang ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan cakap macam tu kakak tua Dua kakak tua kan, awak tengok dia cakap I love you, I love you. Dia tak tahu mana love. Dia tahu cakap. Pasal orang cakap dengan dia satu kali dia boleh cakap. Kita bukan burung kakak tua, kita manusia. So bila dia bilang amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tawakkaltu ala Allah, aku serahkan jiwa raga hidupku ini kepada Allah. Dan aku tak ada daya dan upaya. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini kalau orang nak keluar rumah, kata nak pergi haji, kalau orang nak pergi haji, dia benar-benar menghayati bacaan ini saja. Actually bacaan dia panjang. Dalam sini ada. Yang baru ni ada. Yang baru keluar ni semua. Doa keluar rumah. Okey, dalam buku awak ada. Saya tak tahu diceritakan baik. Percetakan tahun ni ada doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni a'udzubika an adillahu dalla an adillahu dalla an adima'u sama an jalahu bishla alayya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabaraka hitamuna yasin saquna kafha ya 'ain sad kifayatuna amin 'ain sin qaf himayatuna wa sayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim. Ayat yang panjang. Ini dihafal kalau boleh. Kau dah hafal hari-hari kalau rumah, hari-hari automatik kat lidah awak. Okey. Yang kita baca yang pendek tadi saya dah terangkan. Baca yang panjang apa kita tambah? Minta kepada Allah supaya Allah lindung kita daripada disesatkan dan menyesatkan, daripada dizalimi dan menzalimi, daripada dilalaikan dan melalaikan. Ini kita minta lindung kepada Allah. Baca yang kita minta lindung. So kita kalau dapat hafal dan keluar rumah. Tak boleh pun, paling kurang Bismillahi dengan nama Allah. Amantu billah, aku beriman dengan Allah. Tawakkaltu ala Allah, aku tahu berserah diri pada Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Keluar dengan kaki kanan. Ini hari nak keluar, orang yang nak belayar tu, dia yang ada seram sejuk, yang ada dalam ketakutan, yang ada orang dia nak belayar tu macam naik satu jadi ketakutan sampai 10 kali kejap masuk air. Ada, dia masuk air. Dia masuk air. Pasal apa? Gabran. Tak tentu arah. So, sampai nanti bila nak keluar rumah, dia kerana tak tentu arah, dia keluar kaki kiri. Tolong fokus. Okey? Orang baca azan. Orang nak azan. Kita baca doa azan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah ila akhir. Okey? Lepas tu kita keluar dengan kaki kanan. Kadang-kadang orang yang nak belayar ni tak ada apa-apa. Orang yang nak yang kat rumah ni yang kecoh sangat. Cepat. Dipas satu, buat sini. Kan? So, orang yang ni kecoh-kecoh. Lepas tu dia bilang, mak keluar atas mak. Kereta dekat bawah mak. Begini. Mak cepat mak. Abang cepat abang. Jadi mak bapak ni ada kesel-keselkan. Dia keluar kaki kiri. Berdosa tak? Keluar kaki kiri? Tak. Cuba sunat keluar kaki kanan. Faham tak? Jangan takut dah. Tak berdosa. Tak lepuk nak meletup keluar kaki kiri. Tetapi tak mengikut sunnah. Dan bila kita keluar saja kaki kanan, langkah saja terus. Okey. Kemudian kita pun dibawakan kenderaan. Dan naik bas, taksi, naik kereta. Mana satu kita tak tahu lah. Masuk aja kenderaan. Jangan lupa baca. Apa nak baca? ID pun tak payah tunggu belayar lah kan. Bila-bila pun kita baca. Alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim.
al-baqiyatu sholihat 7 kali, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini diulang 7 kali. Ini kan naik kereta kita nak pergi ke airport, turun. Okey, dah turun. Sampai ke airport. Mungkin ada sanak saudara dari sini sambut jumpa kita. Dia nak salam-salam nak apa semua. Tapi ada peraturan soal salam. Nanti kita akan terangkan. Okey, habis semua kita pun masuk ke tempat ini. Apa ni? British Roommate. Bila kita naik kapal terbang, kita naik saja. Mana yang ada kenderaan kan? Soal kenderaan saya nak terangkan. Awak naik je kapal terbang. Okey. Cari seat. Dah dapat. Semua dah settle. Alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Okey. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Okey. Baca Al-Baqarah surah 7 kali. Bila kat terbang nak jalan, baca lagi. So kita dalam zikir selalu. Okey. Kita nak naik, kita terbang, kita tak tahu macam mana keadaan. Mudah-mudahan selamat sampai. Biasanya selamat. Tapi kalau sesuatu nak berlaku, boleh berlaku. Doa pada Allah. Okay? Banyak berzikir, berselawat dan berdoa dalam pesawat. Okey. Sekarang kita dah naik daripada rumah, dah keluar rumah. Kan? Keluar rumah. Kita dah naik kita punya kereta. Terus dihantar ke airport kan? Sampai airport. Bila kita dah sampai ke airport, barangkali sanak saudara kita ada. Kita datang cakap kat bawah, sekali kita nak masuk. Nak masuk semua orang nak salam kan? Dia nak berdakap, nak bersalam, dakaplah, salamlah. Tapi ingat, jangan sekali-kali salam sesiapa yang bukan mahram kita. Okay? Kalau orang yang bukan mahram datang kepada kita, kita bilang hanya doakan saya. Tapi jangan ulur tangan. Orang perempuan jangan bersalaman. Tapi saya dah terangkan pasal mahram kan? Ada tak? Kalau sepupu nak salam macam mana boleh? Haram. Ada ipar nak salam macam mana boleh? Abang ipar? Haram. Anak saudara kita perempuan, anak saudara suami, boleh salam kita? Haram. Lelaki pun sama. Sepupu dia haram dia salam. Kakak sepupu, adik sepupu. Ipar dua pun dia haram salam. Anak saudara isteri haram dia salam. Bila mereka datang, suruh doa saja. Tapi kita jangan sentuh. Kita nak minta ampun pada Allah. Tapi kita punya first step buat dosa. Ini jaga Banyak orang tak jaga ni. Bila dah nak keluar, dia pun dalam keadaan macam panik jugalah, nervous jugalah, nangis jugalah kan. Jadi bila orang datang ulur tangan, dia pun ulur. Orang lain ulur tangan, dia ulur. Orang turun tangan, dia ulur. Orang salam, dia salam. Orang dakap, dia dakap. Orang ulur badan, dia ulur badan. Ini mana awak tak fokus diri awak, tak jaga diri awak tu. Awak boleh salam, dakap semua boleh. Tapi ingat, perempuan dengan perempuan, lelaki dengan lelaki. Lelaki perempuan boleh peluk, boleh dakap kalau dia mahram. Kalau bukan mahram, doakan saja. Kalau bukan mahram dah datang pada kita, manager kita datang pula bos datang. Bos kata, bos pula dia tak faham hukum. Katalah dia orang Cina. Katalah dia orang putih. Katalah dia orang India. Hindu. So dia kata, okey. Mr. Umar, I wish you good luck. Saya dah ulur tangan. Ada apa nak buat? Dia cakap, thank you sir. I'm going on a pilgrimage. I'm not touching any man and so on. Cakap yang awak nak pergi buat ibadah kan? Kita nak jaga hati dia, kita buat dosa. Inilah akhir zaman. Asyik nak jaga hati orang tu, nak jaga hati orang ni, nak jaga hati orang ni. Akhirnya kita maksiat dosa pada Allah. Dosa ni orang tu tak nak tanggung. Kita nak tanggung sendiri. Yang akan kena seksa, kena azab kita. So kita kena sometimes kita bahasa cakap. Faham tak? Orang label awak, label lah. Berapa lama kau boleh label lah? Tak. Jangan Allah label kita saja. Manusia label kita tak apa. Yang Allah bilang kau munafik, kau fasik, kau ghafil. Orang yang ghafil, orang yang lalai, orang yang gitu. Jangan. Biar Allah label kita sebagai kau seorang beriman, mukminah, mukmin. Kita jaga. Okay? So, kita itu satu. Kemudian lepas tu, dah habis dah kadang-kadang nak masuk. Nak masuk pesawat. Sampai airport kan, nak masuk pesawat. Okey? Masuk. Okey? Awak dah
semua pasport kita. Okey, dah masuk dalam. Bila masuk dalam, bila waktu semua orang dah duduk. Awak cari je pelan-pelan tempat duduk. Tak dapat tempat duduk, tak apalah duduk diri kat tepi tembok. Kita pula pada masuk awal, kita ni orang muda. Okey, umur dalam 40 atau 30. Okey, muda kan? Kuat tak? Kuat. Saya pula masuk. Saya dah 60 lebih. Awak tengok saya buat bodoh aja. Aku datang dulu, aku yang punya kursi. Jadi apa ni ustazah tak ustazah? Misal. Padahal dengan soal ustazah dia orang tua kan? Awak 40, dia 62. Awak nak kasih tempat duduk tak? No way. Orang Singapura kan kiasu-kiasi kan? Tahu tak? Orang Singapura dikenal sebagai orang yang kiasu-kiasi. Kiasu-kiasi itu apa benda ustazah? Takut mati, takut tak mau rugi. Aku dah duduk, aku tak ada nak rugi berdiri 1 jam. Sakit kaki aku. Kalau dia tahu sakit, aku pun tahu sakit. Dia apa dia tua. Inilah rugi. Kita orang beriman. Kita selalu hormat orang tua. Kasih tempat duduk. Dan jangan sekali-kali taruh beg awak di kursi. Itu tempat orang duduk. Awak manusia daripada awal saja saya dah bilang kemarin, saya dah bilang awak nak pergi haji ni, dia bukan macam peperiksaan lain tau. Dah habis periksa boleh dapat markah. Pergi haji, markah dapat dulu 100. Awak salah, potong. Jangan sampai Mekah dah tinggal telur itik. Okey. Kita beri pahala, insya-Allah kita ada. Orang selalu tak nak buat pahala. Tak nak buat kebaikan. Dia tak kasih orang duduk. Dia kalau boleh tak cocok tempat. Jangan macam gitu. Mana tempat ada duduk. Dan saya perhatikan beberapa kali perhatikan. Bila kita masuk tu, banyak orang semua nak pergi haji. Awak share biru. Awak share purple. Awak share hijau. Awak share ni. Kadang-kadang jemaah ni dia tengok pun tak nak senyum. Kita nak pergi haji tau. Orang purple tengok orang hijau, dia buat bodoh. Bukan syekh kita, bukan jemaah kita. Tapi dia kawan Islam. Tak percaya kat saya, pergi dan tengok. Bila masuk semua bodoh, dia tak kenal. 1-2 orang je lah yang bangun nak berkeras-keras. Yang lain tak nak. Tengok orang muka masam bertangkuk. Cubalah maniskan muka tu sikit, senyum. Orang lelaki dia nak senyum kalau ngalah perempuan. Orang perempuan nak senyum kalau ngalah lelaki. Kenapa sesama jenis tak mau senyum? Masuk muka manis. Tengok orang tu senyum. Kita senyum kat dia buat. Tak apa, awak pahala dah tulis. Senyum orang Islam pahala kan? Itu sedekah. Orang tu tak nak pahala. Sebab tu dia bertangkuk. Apa sahaja bertangkuk? Apa tak kenal pakai senyum. Bodoh. Dia tolak rezeki, tolak tua. So janganlah kita jadi orang macam itu. So saya selalu perhatikan mereka tak mau senyum. Kita senyum dia tak nak. Tak mau bercakap. Macam nafsi-nafsi lah. Padahal kita seorang Islam, orang beriman, Masya Allah. Kalau kita rasa orang ni semua orang beriman, kita rasa tau betapa untungnya kita dapat lihat muka-muka orang beriman. Inilah orang baik-baik nak pergi Mekah. Mudah-mudahan dengan sebab kebaikan mereka, aku tumpanglah. Bila Allah nak turunkan rahmat, aku ada bersama mereka. Aku pun dapat. Tapi sebaliknya kalau kita orang yang takabur, aku tak heran dia orang punya doa. Aku sendiri pun orang baik. Aku sendiri pun boleh dapat rahmat. Ini, kalau belajar tasawuf Allah ni semua takabur macam itu. Walaupun pergi Mekah, takabur banyak orang mesti takabur. Dia tidak rendahkan diri dia nak pergi kepada Allah. Kita kena rendahkan diri kita nak menuju kepada Allah. Humble yourself. Rasa diri kecil, hina, kerdil. Kita bukan orang hebat. Kita orang yang Allah telah beri peluang untuk jadi baik, untuk jadi manusia yang Allah redha. Mudah-mudahan Allah beri kita rahmat. Kita tak buat semua perkara ini. So kita tunggu, utamakan orang, kasih siapa yang perlukan tempat duduk, kasih. Tak apa lawak diri sikit, jalan-jalan ke apa, tak lama. Dan pesawat pun dah tahu kita nak dah masuk ni, semua orang
sekian masuk dulu. Nombor sekian masuk dulu. Kenapa sampai begitu? Sebab kita punya kebaikan lah tu. Jadi kita dia buat macam itu. Kau tak semua rush. Itu projek. So dia buat macam itu. Dia tak masuk. Nombor berapa? Nombor tengok. Okey, masuk. Jadi tak ada rush sangat. Dah masuk dalam sekarang kita dah masuk. Terus kita masuk dalam pesawat. Kita tak naik tangga. Kita kat Singapura terus masuk pesawat. Okey, alhamdulillah. Tapi bila kita nak masuk, kita orang kat depan ni, dia nak masuk, dia nak angkat barang dia nak naikkan. Begitu berminyak muka dan tolak kita kat belakang. Allah, lembabnya. Mulut tak cakap, hati geram. Lembabnya, lambatnya. Nyampah, aku tak tahan aku. Apalah orang ni. Ni semua ujian kita. Kita belum pergi saja. Saya dah bilang kemarin kan, puasa bawa bawa tak puasa. Kalau kita bawa puasa, kita akan sabar. Kita dah tertinggalkan puasa. Kemarin saya dah bilang untuk Islam, ingat tak? Apa tu? Yang nombor satu punya ialah kita bawa puasa kita sekali. Apa tu puasa? Puasa tu menjadikan seorang tu takwa. Takwa tu ibarat pintu. Bila buka pintu, ada sabar, ada ikhlas, ada syukur, ada tawakal, ada redha. Baru naik pesawat, orang kat depan terkemut-kemut, kita dah mengamuk. Kita tak boleh sabar. Kadang-kadang kita ni kita boleh diuji, kita berkesabaran di mana-mana. Kadang-kadang kita tak perasan, Allah sedang mendidik kita. Saya selalu kena pergi hospital. Check up saya ini. Dulu pun saya tak boleh sabar juga kalau kat hospital. Geram, kejam-kejam. Sekarang saya boleh duduk 3 jam, duduk aja. Tak tahu giliran saya akan datang. Tapi sekarang apa kau nak buat? Bukan giliran kau. Tunggu je lah. Kau lebih mengamuk panas. Dia tulis kat staff itu. Mereka nak serve kita. Tapi don't abuse our staff. Tak mau pergi. Alhamdulillah, awas saya kau tulis. Nothing can happen. Sama, dia tak buat. Saya itu training. Bagi saya itu training. Kita naik kereta. Road jam. Kan? Allah, road jam. Habis nak menahan siapa? Sabarlah. Awak nak apa? Keluar kat atas. Itu training untuk kita kan. Tarbiyah untuk kita supaya sabar. Sebab road jam. Okay. Awak naik bas penuh. Ini semua ujian-ujian untuk kita. Okay. Jadi bila kita pergi kat Mekah, kita sudah terdidik. Kita boleh tunggu, tak bising, tak apa. Orang makcik ni kat depan tolak-tolak barang pakcik ni. Kau pergi tempat kat mana? 2 jam lah kita nak taruh beg. Kita nak cari tempat dulu. Kita 2 jam. Tukar aku seat. Nak tukar seat, orang belum jalan, nantilah dulu. Orang ni semua tengah naik. 2 jam tukar seat. Rasa-rasa pakcik, tolonglah pakcik. Duduklah dulu. Tapi tak boleh tercakap. Orang tua kan? Kita pelan-pelan. Biar dia datang. InsyaAllah. Bila awak selalu banyak boleh lawan diri kita perkara-perkara macam ini. InsyaAllah awak tengok banyak kebaikan kita. Okay. Tapi kalau kita naik, kita tak boleh. Kita nak cepat. Kita orang tu lambat. Kita bising-bising. Kalau sampai dekat jendela airport pula nak turun tangga pula kan? Nak turun tangga. Habis turun tangga. Kalau saya lah ke depan awak, saya dekat jalan. Saya tak boleh turun tangga begitu. Saya kena paut. Pegang. Saya punya mata. Kebanyakan masa. Saya akan tergolek jatuh kalau tak ada orang bersama saya. Sebab saya akan nampak semua level. Walaupun saya dah operate. Kadang-kadang jatuh juga. Sebab saya akan nampak semua level. Kalau tangga tu, kalau ada tanda, saya tahu ni mana ada tinggi rendah. Kalau tidak, saya akan nampak semua level, saya tergolek. So, saya kena pegang tua pelan-pelan. Kalau ada orang macam saya, macam mana? Awak nak cepat-cepat, nak jalan, nak cepat. Suami dah ke depan. Atau isteri dah ke belakang. Macam mana? Awak nak cepat. Apalah salah kita sabar. Tak lari. Tak ilah. Habis suami dah naik bas tamu. Habis kita nak naik puasa tu. Apa puasa tu tinggal
Mesin dia tak ada banyak. Jadi turun kapal terbang, ada bas nak bawa kita ke tempat cak pasport. Jauh tau. Bukan 5 minit, lebih dari setengah jam sampai. Okay, nak cak pasport. So kita orang cepat lagi. Jangan lagi bas 3-4 bas kita dah. Okay. Sampai ke tempat immigration. Okay. Tempat immigration. Kadang-kadang kecoh kat sana, nak bagnya kecoh dia, macam-macam. So kena sabar banyak. Okay. Sebab itu kita kena dari sekarang bukan di dalam pesawat, dari sekarang berdoa, berzikir, berselawat, baca Quran, minta rahmat, minta pertolongan kepada Allah. Jadikanlah aku hamba-Mu ya Allah, berjuangkanlah atas aku kesabaran. Hafallah ayat 255 Suratul Baqarah. Baca selalu, Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wahai Tuhan kami, tuangkanlah atas kami kesabaran, letakkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami atas orang yang menentang perintah. Ini kita doa. Okay. So kita dalam kapal terbang, kadang-kadang dalam kapal terbang, kita kena tolong-menolong satu sama lain. Mungkin orang ni dah terlampau penat, satu hari, satu malam tak dapat tidur, orang ramai datang rumah dia. Dia dalam kapal terbang, dia lepas makan terus tidur, dia belum ingatkan dia sebenarnya. Okay. Suami isteri ingatkan, adik-adik ingatkan, sahabat ingatkan. Kadang-kadang kita cakap dengan orang ini, orang sana pun dengar. Kan? Kita niat dalam kapal terbang. Semua kita akan belajar macam mana niat akan terbang dan sebagainya. Nanti kapal terbang kita turun, okay? Dah ambil beg. Nanti kita dekat airport nak ambil beg tu pun kadang-kadang banyak masalah. Ni airport Arab ni dia macam-macam kerenah dia pun. Dapat mood dia baik, alhamdulillah, orang tak ada problem. Dan bila tak ada problem, ada orang dia jadi besar diri, besar hati. Kita tak ada masalah. So far yang kita pergi Mekah kan, no problem. Kat Indonesia no problem. Allah uji dia tahu, dengan no problem tu jadi problem. Problem apa? Awak dah mulai rasa hebat kan? Kerja ni semua Allah uji kita tahu. Awak merasa diri awak, aku bukan jalan-jalan orang lah. Kita buat ibadat tak bilang orang kan? Kita belajar ibadat cerita orang. Aku tak pernah cerita orang. Sebab tu ni sekarang nampak semua balasan dia. Masya Allah. Pergi Mekah bukan tempat balasan, tempat ujian. Tempat balasan di akhirat. Faham tak? Allah bagi orang tu nikmat. Kadang-kadang dengan nikmat tu dia merasa diri dia hebat. Dia lupa pada Allah. Yang beri Allah. Allah beri kita ujian bukan mana awak ni hina. Faham tak? Allah beri orang tu ujian. Makin banyak ujian, makin tinggi darjat dia kalau dia lulus ujian. Okay? Jangan orang bilang saya tak ada masalah zaman nak buat hebat tak. Takut lalai. So kita dah biasa berzikir, berdoa macam-macam segini. Dalam kapal terbang pun kita berzikir, berdoa. So awak musafir 9 jam awak ada. Mungkin awak nak tidur sekejap, awak jangan tak doa. Sebab doa orang dalam musafir ni kabul. Allah kabulkan. Minta rahmat. Ya Allah, aku nak masuk ke negeri yang kau sangat redai, tanah yang takkan masuk neraka. Ya Allah, aku mohon rahmat-Mu ya Allah. Mudah-mudahan aku termasuk dalam kumpulan orang-orang yang kau redai, di tanah yang kau redai. Tolonglah aku mengerjakan ibadah hajiku, ibadah umrahku dengan sempurnanya, mendapat haji mabrur dalam keadaan sehat walafiat. Jadikan lidah aku banyak berzikir kepada-Mu, jadikan mataku banyak menangis kepada-Mu, jadikan telingaku banyak mendengar bacaan-bacaan Quran. Kat Mekah ni semua kita tak dengar. Takut kita kat Mekah pun dengan diri. Rugi. Okay? So kita banyak berzikir dan berselawat masa berada dalam pesawat. Perhatian. Mereka tulis. Jangan sesekali bersalaman berdekat dengan yang bukan mahram, sekalipun berlapik. Berlapik boleh tak saya salam? Baru-baru ni saya cakap kali dengan kelas. Ada seorang pelajar bilang,
Berlapik tak boleh. Tak, Nabi tak ajar kita berlapik. Tapi ustazah, dia pergi convention tu, ustaz tu bilang boleh berlapik. Dr. Yusuf Qadari bilang boleh berlapik. Saya tak ikut ustaz tu, saya tak ikut ustaz Yusuf Qadari, Dr. Yusuf Qadari. Saya ikut Nabi Muhammad SAW. Senang. Nabi Muhammad tak pernah sentuh perempuan walaupun berlapik. So, awak nak ikut ustaz ni cakap, terpulang. Faham tak? Ustaz kata boleh. Itu pendapat ustaz. Tapi bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nabi tak pernah sentuh perempuan yang bukan mahram dia. So kita, ini ustaz dalam dunia, ini ulama dalam dunia lebih hebat kedudukan dia dari Nabi Muhammad SAW. Yang dia boleh mengizinkan bersentuhan. Awak fikir pada kalau awak ikut siapa? Saya bilang, saya tak ikut. Dr. Yusuf Qadari, ulama besar. Tapi dalam bagian ni saya tak ikut. Yang mana baik, dia saya ikut. Ustaz baru ni, mungkin ramai ada pergi convention, ada ustaz bilang boleh. Kalau darurat lah. Jadi dia kata, ustaz tu bilang boleh. Saya bilang, go ahead. Ustaz, saya tak ikut ustaz tu. Cakap dia semua bagus. Pak ini saya tak ikut. Because Nabi Muhammad tak sentuh perempuan yang bukan mahram. So kenapa kita nak sentuh? Pakai akal sendiri. Siapa awak ikut? Okay? So kita tak ada dalam Islam ajar nak salam orang berlapik-lapik. Sama juga salam. Tak duit tu salam lapik. Awak nak salam juga kan? So inilah di akhir zaman susah. Nabi cakap gini, dia cakap gini, cakap gini. Saya bilang sedarlah pada masing-masing. Masing-masing nak bawa amalan masing-masing. Kan? Awak ingat awak punya amal betul lah. Kita tak usah gaduh dalam perkara macam ini. Kita boleh terangkan saja. Jatuhkan niat dalam pesawat selewat-lewatnya 1 jam sebelum sampai di Jeddah. So sekarang awak dah naik kapal terbang. Okey, awak dah selesai bersalaman dengan kaum puak kita. Kita pun masuk kawasan ke airport kawasan Cermin. Cap pasport, terus pergi tempat kita nak menunggu. Tak, sebelum kita naik pesawat, kita jaga adab-adab, kita tak tolak, kita beri tempat kita pada orang kita perlu. Kita jaga akhlak, jaga kita punya perangai kat sana. Jangan sampai kita menampakkan diri kita sebagai orang yang sombong. Okay? Kemudian bila nak masuk, kita masuk pesawat, naik dengan baik. Maknanya jangan tolak orang, jangan marah-marah jika orang lambat. Bertenang, bersabar. Duduk. Kalau kita duduk, tempat duduk kita semua laki-laki, mungkin ada orang belakang kat belakang, saudara kita atau kenalan kita, dia minta dia tukar, tunggu dulu. So awak kalau 7 jam orang naik passenger nak naik, 7 jam awak nak tukar, jadi kecoh nanti. So ini semua boleh diaturkan. Kalau ada darurat, apa nak buat tak? Selagi awak boleh tukar lah. Cuma ada orang, dia tak mau betul ansur. Awak 2 perempuan, kedua laki-laki, sini awak 1 perempuan. Dekat belakang atau kat tepi ada 2 perempuan, 1 laki-laki. Yang laki-laki ni sebelah dia isteri dia. Dia kalau dia betul-betul jalan Allah, dia akan bangun. So perempuan ni duduk dengan isteri dia. Dia duduk dengan laki-laki ni. Jadi sini 3 kan. Tapi yang ada tanda. Ya, apa jadi aku tak nak dengan laki-laki duduk dengan isteri aku. Atau suami nak pergi kan. Belikan. Jadi masalah aku nak belikan. Belum sampai Mekah tu. Hati kita tak pernah bersih yang ada. Okay? Kita tak sanggup nyanyi pandai berkorban apa saja. Ini berkorban kerana Allah untuk memelihara supaya perempuan ini duduk dengan perempuan. Kita tak sanggup. Sebab kita tak boleh berpisah dengan isteri. Ini orang selfish. Okay? Kita dapat itu panggil perempuan. Awak juga panggil kesian. Perempuan itu duduk dengan lelaki. Jadi kalau kita boleh tolong insya-Allah alhamdulillah. Kita pun pesawat naik, bismillahi, amantu billah, baca lagi, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baca bismillahi majriha, baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 2 kali baca amanah, baca pun dah. Sampai sahabat dah naik, dah steady, dia bagi air orange. Dapat minum lah, kan?
Mungkin awak kan sekarang kita ketawa, tapi kadang-kadang kita memang dah haus tahu. Tunggu bila orang nak keluar, tak keluar. Kalau saya kena saya dah haus, cuba lambatnya orang nak datang. Dia mesti kasih punya refreshment awak first air orange atau air apple juice atau apa-apa lah. Nanti dia tolak. Ada minta lah apple juice ni Sprite, apa orang bilang minta refreshment sikit. Okay? Dan minum air, zikir, doa dan sebagainya. Awak tengok dalam 1 jam, 1 jam setengah makan keluar. Okay? Awak boleh niat sebelum makan, tapi sebenarnya lepas makan. Jangan terlampau cepat niat. So dia keluarkan makan. Makanlah bismillah, jangan tak bismillah, lapar sangat, tak bismillah. Okay, dah habis makan, rasa settle semua, mungkin awak dah mengantuk. Mungkin dah mengantuk tau, awak nak tidur. Sekarang awak takut aku tak dapat tak niat, sekarang niat. At least awaknya perjalanan awak dah keluar dari tanah Singapura dah 2 jam. 2 jam, 3 jam, awak jatuhkan niat. Paling lewat jatuhkan niat 1 jam sebelum kau terbang landing dekat Jeddah Airport. Katalah kita keluar pukul 2 pagi atau kita keluar 5 petang Singapura. Okay? Kalau kita sampai 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 pukul 2 pagi Singapura. 2 pagi Singapura awak akan landing di Jeddah Airport. Mana di sana 2 and then pukul 9 malam awak akan sampai di Jeddah Airport. Okay? Kita nak jatuh niat, kita dah tahu kita akan sampai kalau ikut jam Singapura pukul 2, kalau jam sana pukul 9 malam. Okay? So paling lewat 1 jam sebelum. Kalau pukul 2 pakai masih jam Singapura, paling lewat pukul 1 pagi dah jatuh niat. Kalau 1:30 awak jatuh niat, awak dah langgar miqat. Awak kena dah 1 jam sebelum landing. Sebelum kapal terbang turun di Jeddah. Sebab itu kita mengingatkan satu sama lain untuk kita niat. Selalu ingatkan, dah makan, macam nak tidur. Niatkan dulu. Niat apa saja, nanti boleh belajar niat itu. Okey? Kalau kita ada buat niat sendiri, saya tak nak campur. Cuma saya bilang niat. Ada niat, kalau mengantuk boleh tidur. Tapi kita mesti ingat, kita ada waktu solat. Kalau awak pergi pukul 5 petang, awak akan sampai di Jeddah pukul 9 malam. Bermakna maghrib awak di mana? Awak kena jaga. Usaha untuk jaga atau siapa yang sadar ingatkan kita, bila dah masuk waktu maghrib, kita kena tolakkan jamakkan maghrib pada isyak. Sebab kita dalam kapal terbang, kita zuhur dengan asar dan semua solat di rumah kan? Maghrib dalam kapal terbang, kita jamak takhir. Bila masuk waktu maghrib? Bila masuk waktu maghrib? Bukan tengok jam awak. Tengok langit. Macam mana tengok langit? Sebab itu saya bilang, ilmu penyuluh hidup. Kadang-kadang kita tak tahu tengok waktu salat dengan tengok cahaya matahari. Kalau awak pergi dengan ilmu cukup, insyaAllah awak tahu bila maghrib. Ingat, saya dah menjawabkan maghrib pada isyak. Nanti sampai pukul 9. Baik saat landing pukul 9 malam. Gelap gitu, gini, macam-macam. Semua settle barangkali pukul 11. Makanya pukul 12, kita tak tahulah. Apa menjadi pukul 10, cepat-cepat. Semua settle nanti awak kena tunggu. Tunggu apa? Tunggu bas. Situ nanti orang semua pergi semuanya. Dan awak ni nak masuk Mekah kalau bisa haji. Biasa nak masuk Mekah, sementara awak tunggu, dekat airport tu juga. Mereka tak orang Arab hantar pelajar dekat makan. Dekat nasi. Tolonglah kalau diberi awak kasih. Biasa diberi. Jangan tamak. Dah makan terbang kan? Dah kenyang belum? Dah. Boleh makan lagi? Boleh. Tadi makan tak kenyang. Sikit. Makan. Dia kasih satu bungkus. Awak tengok bungkus tu. Ini satu bungkus. Ini Arab dia makan tu. Bukan Melayu dia makan Arab mama. Kalau makan bismillah dia tak malu. Dia betul-betul makan. Okey, tak cukup dia minta lagi. Kalau Melayu segan silu banyak. Dia makan sikit. So awak tengok kita ni orang
banyak bungkus, 3-4 orang boleh makan, 5 orang pun boleh makan. So, kadang-kadang kita terlupa all this. Ini minor-minor benda-benda yang kecil-kecil, remeh-temeh ini kadang banyak orang dulu. Ini yang boleh merosakkan kita tau. So awak kalau dah turun dari penerbang terbang, awak sudah dalam ihram. Sama ada awak ni datang untuk umrah saja, sekarang orang pergi umrah, turun dari kapal terbang sudah dalam ihram umrah. Kalau musim haji, awak turun kapal terbang, awak haji ifrad, awak haji tamattu, awak haji qiran, tiga-tiga dalam ihram. Nak kena jaga tak? Banyak nak kena jaga. Hijab, perbuatan kita, tingkah laku, semua nak jaga. So jangan kita punya perbuatan salah di sisi Allah. So kita jatuhkan niat dalam kapal terbang. Kalau satu orang tu tak jatuhkan niat dalam kapal terbang, dia tertidur, sadar-sadar kapal terbang dah landing sekarang ni, tapi dia kena dah. Sebab dia dah langgar sempadan. Okey, dia dah langgar sempadan. Jadi bab sempadan kita bincangkan. Okey. So sekarang perkara keluar rumah sampai turun kapal terbang. Dah jelas? Hari nak keluar, pagi-pagi, ketek kuku, bulu ketiak, bersihkan seluruh tubuh badan, cuci kepala semua. Lagi 2 jam atau 3 jam atau 4 jam sebelum kita belayar, kita kalau lambat 3-4 jam lah. Kalau cepat boleh cepat. Kita mandi sunat. Bagi orang yang nak pergi Mekah, lelaki dan perempuan niat saja aku mandi sunat ihram kerana Allah. Bagi orang yang nak pergi Madinah, niat saja aku mandi sunat kerana nak memasuki Madinah. Okey, perempuan haid pun mandi. Lepas itu orang yang nak pergi Madinah pakaian biasa. Orang yang nak pergi Mekah, perempuan tetap tutup aurat Mekah Madinah, tapi laki-laki kena pakai pakaian ihram. Dan sekarang kita terus lepas pakai pakaian ihram, kita akan solat sunat musafir. Pergi Madinah ke, pergi Mekah ke, solat sunat musafir 2 rakaat. Perempuan yang haid tak boleh solat, tapi dia duduk menghadap kiblat, tutup aurat menghadap kiblat, dan dia boleh doa. Habis salat sunat musafir, baca doa. Lepas baca doa, kita baca 10 surah. Kalau boleh, tak nak baca pun tak haram, tak berdosa. Ini 10 surah ni ada banyak dia punya kelebihan. Baca 10 surah. Kalau saya nak cakap pada awak lah satu saja Qul A'udzu Birabbin Nas, boleh minta whiteboard, boleh bikin ajar semua pasal Qul A'udzu Birabbin Nas, terpegun kita tau. Saya tak boleh cerita terangkan tu semua orang carilah sini Al-Quran apa kelebihan ni. Dia baca 10 surah, baca doa pun sekadar bismillah nak keluar. Bila kita nak keluar tu sedekah. Hari tu semalam dia atau dekat airport sedekah orang-orang yang kita boleh perlu sedekah. Dan kita nak keluar rumah, dia azankan kalau mau. Dan lepas azan baca doa. Lepas tu bismillah kita keluar, kaki kanan dengan doa. Naik kereta kita sampai airport, salam-salam kapal sebelum masuk ke dalam, salamlah, dakaplah, peluklah. Tak ada salah. Tapi jangan lelaki atau perempuan yang bukan mahram kita. Masuk ke dalam cermin, cop pasport kita. Jangan mulut, jangan celupa, cakap jauh lah, itulah, ini jangan cakap. Okay, bismillah, jalan insyaAllah. Zikir. Nama Allah sampai ke tepi bibir. Okay. Kalau awak ada apa-apa masalah, menghadapi apa-apa masalah, awak rasa tak berlarat nak jalan, awak rasa banyak problem kat immigration, awak rasa itu, rasa ini, cuba hafal ayat ke-10 surat Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ini segala urusan kita Allah akan aturkan. Okey, ayat 10 surat Kahfi. Sampai ke tempat immigration, saya kita dah masuk tengah tunggu naik pesawat. Jaga, jangan pasang muka sangat, jangan sombong sangat, jangan kita kita punya bag taruh kat kursi, orang nak duduk tak dapat. Kalau ada orang yang perlu patut kita kasihkan. Bila dah masuk pesawat, kita masuk dengan tenang. Jangan ada orang lambat, kita bersuara, kita marah-marah. Kalau kita duduk semua, kita duduk satu family, kita suami, dengan bangkali anak atau dengan mak kita, tiba-tiba ada orang kat depan perempuan tu kesian untuk lelaki, suruh buka. 9 jam tu Ustazah, suami saya duduk jauh. Bukanlah jauh sangat, awak masih boleh nampak dia. Macamlah dia bercinta, hebat sangat. Dalam Majnun pun berpisah.
Lepas tu kita naikkan terbang nak bergerak, kita berdoa, berzikir dan sebagainya. Dah minum, dah makan, jatuhkan niat. Apa niat kita akan belajar? Paling lewat kita niat 1 jam sebelum kita terbang turun di Jeddah Airport. Kalau dah turun ke Jeddah Airport, baru nak niat, sah niat. Tapi kena bayar dam. Okay, sebab kita dah langgar ikat. Sampai sini faham ke tak faham? Rasa-rasa boleh faham tak? Atau saya terlalu cepat? Boleh faham Kalau tak ada tak faham cakap Kalau ada nak tanya boleh tanya. Dah jatuh niat dalam kapal terbang. Ni kita balik kepada niat. Niatnya macam mana nanti kita bincangkan Sebelum kita niat, bila-bila pun sebelum kita niat ihram, niat umrah atau haji, kita disunatkan solat sunat ihram. Okay, solat sunat ihram, dan lepas salam jatuhkan niat, talbiyah. Mana kita dah masuk? Talbiyah tu apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ini talbiyah. Tapi kita disunatkan sebelum jatuh niat hendaklah solat sunat ihram. Sekarang kita dalam pesawat. Okey. Boleh tak kita solat sunat ihram? Laki-laki. Mungkin boleh. Ada wudu? Tak ada. Habis macam mana? Ada spray. Ustaz dah bagi. Boleh pakai spray? Boleh. Pakai spray mesti faham. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran surah Ma'idah ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu in kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang yang beriman, jika kamu nak mengerjakan solat, fagsilu, basuhlah. Basuhlah muka kamu dan 2 tangan kamu sampai ke siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan sapulah dengan kepala kamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan 2 kaki kamu hingga buku lali. Mungkin kalau orang nak berdalil dengan awak, dia akan cakap 2 basuh 2 sapu lah, 3 basuh 1 sapu. Yang pertama basuh muka, tangan. Nombor 3 ni tertib. Dan itu aja tertib pakai uduk. Nombor 3 kita sapu kepala. Tapi kalau kita tengok bahasa Melayu, dan sapulah kepala dan 2 kaki sampai buku lali. So bermakna boleh fahamkan, kaki pun sapu. Tapi tidak dalam bahasa Arab. Sebab kalau orang baca wamsahu bi ru'usikum baris bawah, kalau sapu ini kembali kepada kepala disapu dan kaki disapu, orang mesti baca wa arjulikum baris bawah. Tak baca wa arjulakum. Dia balik kepada yang atas. Ini nahwu bahasa Arab. Bukan nak belajar. So kita muka basuh, tangan basuh, kaki basuh, kepala sapu. Apa beza sapu dan basuh? Beza. Sapu, spray air kat tangan. Tapi basuh, awak kena mengalirkan air. Air mesti jatuh 2-3 titik. Kalau kat muka, awak tak spray kat tangan, betul-betul spray sikit, betul sapu, tak sah. Sebab itu sapu, spray sikit, air tak jatuh kan? Air cuma sikit je kat muka, tak sapu, ratakan, tak sah. Awak mesti spray sampai air 5 titik, 2-3 titik, bawa boleh ratakan. Tangan pun spray, sampai dia titik kat bawah 2-3 titik, baru boleh ratakan. Kaki pun spray, sampai dia titik jatuh kat bawah 2-3 titik, baru boleh ratakan. Kalau pakai spray sikit, tu sapu saja, ini bukan mengikut bagaimana dikehendaki Al-Quran. Jadi itu orang lelaki. So dia
air lah. Bukan botol, bukan botol arak. Botol air. Okey? Jadi apa dia nak buat? Dia nak solat. Tayamum. Ada buat tayamum? Tak aju. Dan pendapat tentang tayamum dia macam-macam. So kita boleh tepuk aja. Ada orang nak tepuk aja belakang. Sit kapal terbang. Boleh? Harus. Ini lelaki. So kalau tayamum, muka dan tangan. Dia dah boleh solat sunat. Ini lelaki dulu dah boleh solat sunat. Okey, nak solat sunat macam mana? Nak solat, nak ngadap kiblat, nak berdiri. Jadi solat sunat duduk pun boleh. Okey, kalau nak duduk. Okey, solat duduk. Tak boleh berdiri. Kalau boleh diri, tak boleh duduk. Okey, mungkin orang lelaki lepas. Tapi orang ngadap kiblat tak? Sekali pun tak ngadap kiblat. Awal hingga akhir tak ngadap kiblat. Tapi ustazah kalau naik Saudi Airlines kat dalam spring dia tunjuk arah kiblat. Dia tunjuk arah kiblat. Arah kiblat kat sana kat terbang jalan ke sini. So kita pergi jumpa kapten kapal terbang. Sir, can you just tell me the kiblat for a moment? I want to do my prayers. Ketuk kepala awak ni. Kan? So tak mungkin kan? So maknanya kita kalau kita lihat salat sunat ini kita tak dapat buat dengan sempurna. Bagi orang perempuan, sama ada salat sunat atau salat fardu. Mungkin ada orang belayar pukul 12 tengah hari. Zuhur dengan asar macam mana? Dia nak salat dalam kapal terbang. Macam mana dia nak angkat wudu? Orang perempuan. Waktu salat fardu atau salat sunat. Kita bilang pakai spray. Boleh pakai spray? Boleh. Tapi bukan dalam kapal terbang. Dalam bilik. Ada bilik, tanyalah air hostess tu. You got a special room for me? Tak ada. So awak kena duduk kat sini awak. Abang Hussein tak boleh spray ustazah. Awak spray muka awak. Tangan ni nak basuh kan? Kena buka tadi. Kena buka tadi. Kena buka. Bila kita buka ada lelaki yang bukan haram nampak. Haram tak? Haram. Salat ni fardu ke sunat? Sunat. Ada kalau salat fardu pun sama juga. Oh tak dibuka. Habis saya dah belajar kata dia. Ini semua daripada beberapa tahun yang lepas pelajar-pelajar tak jumpa saya. Dia kata kita belajar ustazah darurat kan. Kita spray atas baju. Siapa aja? Mana dari Quran dan hadis? Tapi ustazah saya bilang boleh. Itu saya tak tahulah. Saya tak pernah belajar. Guru saya tak pernah ajar demikian. Saya tak jumpa dalam Quran dan hadis. Kita angkat wuduk spray atas baju. Tak sah. Tak sah. Quran bilang ayat 6 surah Maidah. Farsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah muka dan dua tangan sampai ke siku. Kalau atas baju ni tangan kita tak dibasuh, baju yang basah. Bila basuh mana mesti mengalir air. Faham tak? Jadi macam mana kita nak solat? Tayamum? Kalau saya tayamum sudah, tak ada pakai spray. Kena buka juga tak? So kita dalam kapal terbang, kita tidak ada dapat lakukan angkat wudu atau tayamum bagi orang perempuan. Orang lelaki mungkin dia boleh tayamum, boleh berwudu pakai spray. Perempuan tidak ada. Kalau kita nak solat, kita tak ngadap kiblat. Kalau dia solat fardu, kita tak ngadap kiblat. Kalau solat itu kena qada. Kalau kita solat sunat pun, kita tak ngadap kiblat ke bawah satu ketika pun tak ngadap kiblat pun tak sah. So, apa kita nak buat? Kalau ini solat fardu, solat sunat boleh tinggalkan. Ini solat fardu. Hormat waktu lah. Mana ada hormat waktu? Hormat waktu bukan awak niat saja aku solat hormat waktu. Tak ada dalam Islam macam itu. Ini zuhur. Kan? Jadi apa awak nak buat? Tengah duduk ni. Lelaki atau perempuan? Ini zuhur. Awak nak jamakkan asar pada zuhur. Pasal awak kata tak, kita akan sampai lambat. Dan kalau awak sampai maghrib, awak takut tak dapat asar. Allahu Akbar. Saja aku salat fardu zuhur, kasar dan aku jamakkan asar padanya. Ini duduk. Baca doa kita, baca Al-Fatihah, baca surah. Allahu Akbar, rokok awak sikit. Sami Allahu liman hamidah, sujud
lebih sikit. Dan duduk, Allahu Akbar, sujud lagi. Allahu Akbar, rakaat kedua. Di tempat duduk kita hormat waktu, jamak kasar. Nanti kita sampai ke Mekah, dah selesa dah apa, qada. Qada. Dan masa kita qada pula, kalau kita bukan musafir, empat. Kalau kita dalam musafir, dua. Okey. Jangan kita pergi Mekah dalam keadaan terbang tak solat. Kita mesti kena waktu solat. Melainkan tertidur. Selalunya subuh orang tertidur. Siapa yang tersadar dia solat. Siapa yang tertidur dimaafkanlah. Okay? Siapa kadang-kadang terutama time balik atau time pergi terlalu penat, kena waktu subuh. Contoh subuh, kita ada kebanyakan orang lenyap. Yang jaga sikit. Okay? So kita kena jagalah perkara-perkara ini. Jadi sekarang kita dah akan terbang, kita tak dapat nak solat sunat. Tapi kita niat sajalah. Faham? Niat saja. Habis je niat, talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Laki-laki kuatkan suara, perempuan perlahankan. Okay? Baca talbiyah 3 kali. Okay? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini baca 3 kali. Ini satu cara lah kalau nak buat. Kemudian baca selawat 3 kali. Pas talbiyah baca selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baca 3 kali. Baca doa pada Allah. Apa nak doa-doa? Tutup dengan selawat Nabi sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah alamin. Diulang-ulang hingga berdiri depan Kaabah untuk tawaf. Kalau awak tak nak buat cara macam ni, talbiyah aja. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ulang. Dia ulang baru-baru saja. Lama-lama dia malas. Yang pegawai yang pegang mikrofon pun dia baca ulang segar. Semua orang baca. Lama kurang segar. Kurang. Lemah siang. Okey, mungkin kita penat. Akan nak baca je kan. Bila kita hilang tu kan, buat lagi. Cuma bila kita baca. Janganlah baca. Sedap kan bunyi dia Aku suka kau bunyi talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Jangan dengan irama dan lagu yang awak tentukan. Bacaan awak tu sebab Allah. Orang yang faham tunduk maju kepada Allah. So, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila seorang berkata labbaik Allahumma labbaik, aku sahut seruanmu ya Allah, aku sahut seruanmu. Kalau dia memang orang beriman, datang dengan duit rezeki yang benar-benar halal, dengan niat yang ikhlas, tunduk patuh dia kepada Allah, okay? Kerana nak tunduk kepada Allah, malaikat doakan dia. Semoga Allah berikan kau kebaikan dan kebahagiaan. Semoga Allah kabulkan seruanmu. Tapi kalau orang ini datang dengan duit haram, dengan buat khurafat, dengan niat yang tak bersih, malaikat doakan dia. Dia tidak ada kebahagiaan bagi kau, tak ada pengkabulan bagi kau. Dan bila kita baca tu, labbaik Allahumma labbaik, dari lubuk hati kita, kita berkata kepada Allah, aku datang ya Allah, aku datang untuk menyahut seruanmu. Selama hidup aku tidak tunduk padamu. Aku tak sahut seruanmu. Aku main-main dalam hidupku. Aku lalai dalam hidupku. Aku tunduk sekarang ya Allah. Aku rendahkan diri aku kepada Engkau. Aku sahut seruanmu. Aku benar-benar jadi hamba-Mu. Aku benar-benar jadi muslimah yang baik. Aku benar-benar jadi muslim yang baik. Daripada Muhammad. Bila dia baca tu, boleh menitis air mata. La syarika lak, tak ada sekutu bagi kau. Kita tidak pernah berdoa meminta selain daripada Allah Subhanahu wa taala.
berat. Sebab kita di akhir zaman ni, kita tak perasan kita boleh jatuh kepada perkara-perkara yang Allah tak redha. Saya ada satu anak murid saya, dia tunjuk saya gambar rambut Rasulullah. Dan terus dia kata, apa ni yang dalam gambar tu tunjuk, rambut Rasulullah ditaruh dalam kaca. Kemudian semua orang yang datang, ada guru yang suruh taruh ke atas kepala mari, taruh. Dan ada baru-baru ni, minggu lepas syarahan, ada 2 orang bersyarah Maulid Rasul. Semua orang dibagi gambar Rasulullah, suruh taruh dalam kocek, mana pergi bawa. Apa tujuan? Kalau kasih gambar rambut Rasulullah, kita ambil, simpan, dapat tengok gambar Rasulullah, rambut dia Alhamdulillah. Kita nak tunjuk anak cucu kita ini rambut Rasulullah. Tapi ingat, itu gambar rambut Rasulullah. Sekalipun dia rambut Rasulullah, rambut ini tak boleh kabulkan doa kita. Dia hanya rambut. Faham tak? Yang kabulkan doa kita, yang sampaikan hajat kita, yang melindungi kita, yang selamatkan kita Allah, bukan rambut Rasulullah. Walaupun dia rambut Rasulullah. Jadi kita jaga akidah. Dengan sedikit saja kita punya iman boleh tergelincir. Na'udzubillah min zalik. Orang yang sembah berhala terang nampak dia sembah berhala. Ada orang bawa jalan tapak kaki Rasulullah, dia bilang, masuk dalam kocek. Kalau ada apa-apa masalah ke apa, taruh kat kereta, aksiden tak boleh jadi aksiden. Tapak kaki ke sama gitu. Na'udzubillah min zalik. Allah